Brunei Darussalam dengan perkampungan yang bersejarah, Kampung Air. Dari pemandangan perkampungan yang seolah-olah sebagai bandar terapung, lahirlah perasaan yang indah betapa Brunei tua ini kaya dengan sejarah gemilang, dijalini dengan unsur-unsur kebudayaan tradisi dan adat resam yang tersendiri. Masjid Umar Ali Saifuddin yang tersergam adalah merupakan sebuah bangunan teragung melambangkan Islam sebagai agama resmi negara. Terletak di tengah-tengah ibu kota yang indah permai dan pesat dengan berbagai corak kemajuan sosial dan ekonomi. Meskipun bangunan-bangunan baru ala pencakar langit semakin pesat bertapak dan menjulang bak cendawan di antara bangunan-bangunan lama, namun kerja-kerja pembinaan terus dijalankan disesuaikan dengan keperluan negara. Tidak ada tempat atau kawasan yang diperlukan bagi pembangunan negara terkecuali dari projek itu. Pemandangan seperti ini tidak lagi asing bagi negara yang sedang membangun. Adanya bangunan-bangunan baru dan lama sama ada milik kerajaan atau swasta adalah mencerminkan satu kontras alam sekeliling yang begitu unik, menandakan adanya aneka corak teknologi pembangunan negara yang diadunkan antara tradisi dan teknologi. Keadaan alam sekitar negara cepat berubah mengikut arus perkembangan yang menjadikan kemantapan kemajuannya terjamin. Dari apa jua jenis projek kerajaan, semuanya melambangkan perkembangan dan kemajuan negara serta penduduknya yang memikat kacamata dunia untuk mengetahui lebih dekat lagi akan taraf kemajuan teknologi negara hari ini, di samping ciri-ciri kebudayaan negara yang semakin kukuh. Potensi kemajuan ekonomi negara yang berasaskan kepada minyak menghidupkan Brunei terus membangun di zaman ini dan akan datang. Brunei aman, tenteram dan makmur dengan jentera kerajaan yang cergas dipimpin oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Semuda Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan Semuda Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin. Istana Darul Hana, sebuah lagi bangunan teragung di mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Baginda bersemayam di singgasana kerajaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia diputrakan pada 15 hari bulan Julai 1946 dan ditabalkan menjadi Sultan Brunei ke-29 pada 5 hari bulan Oktober 1967. Hasil dari perkongsian hidup Baginda dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Baginda berdua dikurniakan dengan 2 orang putera dan 4 orang puteri. Baginda yang memerintah dengan adil dan bijaksana telah dipuspakan dalam satu istiadat yang gemilang 15 tahun yang lalu. Pada 1 hari bulan Ogos tahun 1968, genap 15 tahun yang lalu bertempat di Lapau di Ibu Negeri. Baginda berangkat sebagai persediaan istiadat yang bersejarah.
Setelah diarak mengelilingi ibu kota, baginda berangkat untuk menerima tabik kehormatan diraja dari gabungan pasukan keselamatan askar Melayu Diraja Brunei dan Polis Diraja Brunei. Petikan hari perpuspaan baginda ini tidak dapat dilupakan dalam mengenang detik-detik bersejarah ini. Dalam sejarah adat istiadat yang penuh dengan kebesaran diraja, baginda bersemayam di atas Patrana Lapau di saat yang paling bersejarah untuk baginda dan rakyat jelata. Baginda dimahkotakan oleh Paduka Ayahanda Baginda, dulu yang teramat mulia Paduka Seri Begawan Sultan. Sempena perpuspaan itu, kres sinaga pun disusupkan. Pertabalan baginda dibuat pada 5 hari bulan Oktober 1967 atas keputusan bijak Ayahanda Baginda untuk turun dari singgasana kerajaan sehari sebelumnya. Baginda sebagai Sultan Brunei ke-29 untuk memerintah negara serta sekalian jajahan takluk rantau di pesisirnya. Perarakan istiadat perpuspaan untuk memperkenalkan baginda kepada rakyat jelata yang telah menunggu saat-saat yang bersejarah sejak 6 bulan sebelumnya apabila bendera kuning dinaikkan di Bukit Panggan dan bendera merah dinaikkan di Bukit Sungai Kebun yang membawa erti besar yang melibatkan kehidupan rakyat dan keturunan mereka akan datang. Baginda yang berpendidikan tinggi termasuk di bidang ketenteraan di samping memikul tanggungjawab sebagai seorang raja dan kepala negara ternyata memandang berat terhadap kepentingan rakyat dan ini terbukti dari lawatan-lawatan menyeluruh baginda ke kampung-kampung pedalaman dan untuk meneliti tentang kesejahteraan hidup rakyat baginda. Pada 23 hari bulan November tahun 1971, baginda menandatangani perjanjian meminda perjanjian tahun 1959 sesuai dengan perjanjian yang membentuk corak baru tanggungjawab negara. Brunei menikmati kerajaan sendiri yang sepenuh dalam negeri termasuk terhadap ketenteraman negara, manakala British bertanggungjawab terhadap hal ehwal luar negeri. Sejak itu juga, Brunei terus berkembang hingga ke hari ini. Tiga bulan selepas perjanjian yang mengukuhkan lagi perhubungan antara Britain dan Brunei dimeterikan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen berangkat melawat Brunei. Kepada baginda, negara dan rakyat adalah satu penghormatan yang tinggi kerana lawatan Baginda Queen itu terus mencatatkan satu sejarah kunjungan negara yang tidak taranya. Di bidang keagamaan, dalam mana Islam sebagai agama resmi negara dan baginda selaku ketua agama negara serta pelindung tentang hal ehwal perkembangan agama Islam di Brunei amat mengambil berat dalam memajukan pendidikan agama. Satu langkah telah diambil dengan tertubuhnya Maktab Perguruan Agama Seri Begawan dalam bulan Julai tahun 1975. Baginda tidak putus memberikan galakan yang hidup dalam menambahkan kesedaran ke arah keagamaan yang termasuk di bidang pembacaan Al-Quran. Menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam menerusi media masa yang berkesan seperti semangat cintakan agama. Sungguh pun kita telah menunjukkan kebolehan kita dalam bidang pembacaan Al-Quran di peringkat antarabangsa. Tetapi suatu perkara yang amat mustahak diberikan perhatian sekarang ialah mengenai dengan amalan-amalan dan sikap kita yang berdasarkan ajaran-ajaran Al-Quran. Perkara yang amat penting ini ialah dicerminkan dalam tema yang dipilih untuk tahun ini yang berbunyi Ajaran Al-Quran Asas Kebahagiaan. Maksud tema ini perlu kita fahami dan kita resapi dalam hati sanubari kita. Pada 19 hari bulan Julai 1975, baginda berangkat meresmikan perkhidmatan televisyen berwarna bagi Brunei. Brunei merupakan negara pertama di Asia menggunakan perkhidmatan televisyen berwarna sejak ianya mula ditubuhkan.
Dalam satu istiadat pengurniaan Panji-Panji pada 27 hari bulan Mei 1978, Baginda telah berkenan mengurniakan Panji-Panji baru kepada Batalion Pertama dan Kedua Askar Melayu Diraja Brunei. Di samping sebagai Jeneral kepada Regimen, Baginda juga sebagai Inspektor Jeneral Pasukan Polis Diraja Brunei sejak pertengahan tahun 1971. Perjanjian kerjasama antara Britain dan Brunei ditandatangani pada 7 hari bulan Januari 1979 yang mengukuhkan lagi ikatan persahabatan dan kerjasama yang mesra lagi rapat yang telah terjalin lebih 100 tahun yang lalu. Dan dengannya membolehkan Brunei mencapai semula tarafnya sebagai sebuah negara yang penuh merdeka lagi berdaulat menjelang akhir tahun ini. Ini menambahkan lagi bebanan dan tanggungjawab yang berat kepada negara, antaranya dalam menghadapi berbagai corak cabaran sama ada dari dalam maupun dari luar. Pertengahan tahun 1981, Baginda dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan telah berangkat melawat Kuala Lumpur untuk menghadiri istiadat persandingan diraja bagi puteri kedua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong negara itu, ianya berlangsung penuh adat istiadat diraja. Istiadat bersiram tidaklah terhad kepada kedua mempelai diraja, malah kepada sesiapa sahaja yang hadir di istiadat itu. Turut berangkat di istiadat yang berlangsung di Bailorong Seri membawa ke panca persada Istana Negara ialah duli-duli Yang Maha Mulia Sultan-Sultan, Sultanah, Raja-Raja, kerabat-kerabat diraja dan orang-orang kenamaan. Dalam siri lawatan ke luar negeri, Baginda dengan satu penerbangan khas diraja Brunei yang juga disertai oleh Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Perdana Wazir, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran di Gadong dan rombongan telah berangkat ke Jakarta pada 8 hari bulan April tahun 1981. Keberangkatan Baginda dialu-alukan oleh rombongan yang diketuai oleh Wakil Presiden Indonesia Tun Adam Malik dan Menteri Penyelarasan dan Keselamatan selaku pemangku Menteri Luar Jeneral Panggabian, Duta British dan Duta-Duta ASEAN di Jakarta. Dalam lawatan selama 5 hari itu, Baginda dan rombongan telah mengadakan pertemuan mesra dengan pemimpin-pemimpin Indonesia dan melawat ke tempat-tempat yang bersejarah di negara itu. Di United Kingdom, kota London adalah merupakan tempat utama dalam kebanyakan siri lawatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke negara-negara luar. Dalam lawatan ke London ini, Baginda juga berkesempatan untuk berkunjung ke asrama penuntut-penuntut Brunei di Norfolk Square dan pusat wakil kerajaan Brunei di Cromwell Road, London yang kini dikenali sebagai Suruhanjaya Brunei di London. Bulan September tahun 1981, Sabah mengalu-alukan keberangkatan lawatan Baginda dan kerabat diraja. Ini adalah lawatan resmi pertama Baginda dan kerabat diraja ke Sabah. Seluruh rakyat Sabah merasakan kemesraan tulen yang terjalin dari keberangkatan diraja Brunei itu. Lawatan selama 4 hari yang bersejarah ini menjalin hubungan yang sedia ada semakin kukuh dengan semangat berjiran yang harmoni dan saling bekerjasama di bidang-bidang yang berfaedah. Di Majlis Santapan Negeri, kedua-dua negara melahirkan hasrat yang tulus ikhlas dengan harapan untuk mewujudkan suasana perhubungan yang harmoni, jujur dan saling membantu bagi menjamin ketenteraman negara.
Bagi pihak Sabah, ucapan disembahkan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Tun Datuk Haji Adnan Robert. Menurut catatan sejarah, Sabah tidak asing bagi Brunei. Siri lawatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda berkisar ke beberapa tempat yang menarik di beberapa buah daerah negeri itu. Keberangkatan Baginda bercemar duli ke pejabat-pejabat kerajaan adalah untuk meninjau lebih dekat lagi akan perjalanan pentadbiran dan kerja-kerja yang diamanahkan kepada kaki tangan kerajaan. Penglibatan seperti ini akan meneguhkan lagi semangat keyakinan untuk terus berkhidmat dengan jujur, cergas dan amanah terhadap pucuk pimpinan kerajaan. Tidak terkecuali dalam rangka keberangkatan lawatan Baginda ialah ke kawasan Kampung Air. Keberangkatan Baginda dijunjung dengan penuh kegembiraan yang tidak terhingga. Kesyukuran dari penduduk-penduduk kampung terhadap perhatian berat yang Baginda tunjukkan dapat digambarkan dari ucapan-ucapan yang disembahkan oleh wakil-wakil penduduk kampung dan mukim. Majlis persemuka antara Baginda dan rakyat menandakan wujudnya kemesraan dan akan mengukuhkan lagi kasih sayang rakyat kepada Baginda dan kerabat diraja. Setiap kali menjelangnya Hari Raya, Istana Darul Hana dibuka untuk kunjungan rakyat jelata yang terdiri dari kecil besar tua muda. Beginilah keadaan setiap tahun menjelang Aidilfitri. Berziarah sambil menghulurkan tangan untuk sama-sama bersalaman sebagai tanda bersyukur. Kasih sayang Baginda terhadap rakyat ternyata jelas. Begitu juga kasih sayang rakyat terhadap Baginda dan kerabat diraja. Pada 28 hari bulan Oktober 1981, Majlis Istiadat Akad Nikah dilangsungkan bagi Baginda dengan Dayang Hajah Mariam binti Haji Abdul Aziz yang sekarang dikenali sebagai Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Hajah Mariam. Baginda dan Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri dikurniakan seorang putera bernama Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Abdul Azim. Seperti juga pada tahun lepas, sempena Hari Raya Aidilfitri yang baru lalu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan beserta kerabat diraja telah berkenan mengadakan hari terbuka kepada masyarakat Islam yang tinggal di sekitar Pekan Muara, berkunjung sambil menjunjung ziarah selama sehari di Istana Darul Aman. Turut menerima rakyat menjunjung ziarah pada hari itu ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Isteri Hajah Mariam. Syarikat Minyak Shell Brunei yang mengendalikan penghasilan minyak dan gas di Brunei sekali lagi diberikan penghormatan atas keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda dan kerabat diraja pada 11 hari bulan September tahun lalu apabila Baginda berkenan untuk meresmikan kompleks ibu pejabat syarikat tersebut yang baru. Cenderamata kenangan disembahkan kepada Baginda. Di kompleks pejabat terbuka yang bernilai lebih 43 juta ringgit ini,
Baginda dan kerabat diraja serta rombongan pembesar-pembesar negara berpeluang meninjau lebih dekat lagi akan kemudahan-kemudahan yang terdapat di pejabat tersebut. Dalam kunjungan ini, banyak perkara yang didedahkan menarik perhatian Baginda. Apa yang terakam kepada syarikat tersebut ialah keberangkatan Baginda dan kerabat diraja dan terbentuknya sebuah kompleks ibu pejabat yang moden. Polo adalah di antara beberapa jenis sukan yang digemari oleh Baginda ketika Baginda meluangkan masa rehat Baginda. Sifat ingin membaca dan bersukan adalah ternyata dari sejak Baginda di bangku sekolah dan jiwa kesukanan ini terus dipupuk dan dijadikan sebagai hobi. Lain-lain sukan yang Baginda gemari ialah bola dan tarik kalat. Ini menunjukkan betapa Baginda meletakkan perhatian berat terhadap kemajuan kesukanan dan olahraga di tanah air. Di samping sukan dan olahraga, Baginda juga amat condong dalam penerbangan dan sering membuat penerbangan-penerbangan setempat termasuk penerbangan ke negara-negara jiran seperti ke Sabah. Baginda yang cekap dan mahir memandu telah memulakan latihan penerbangannya di 10 tahun yang lalu. Dan ini juga merupakan satu lagi di antara kegemaran Baginda di masa lapang. Dirgahayu Duli Tuan Patih.